So kalau korang nak bawa warga bas, korang kena standby satu stool macam ini dan baru naik, sebab agak tinggi. Maksimum capacity untuk Starex ni adalah 1, 2, 3, 4 kali 3 lebih kurang 12 orang. Hai guys, selamat kembali. So, hari ni saya akan review satu model Mega MPV yang korang tertanya-tanyakan sebelum ni, iaitu Hyundai Starex. Yang ni adalah versi Executive Plus. Dia ada dua versi, iaitu Executive Plus, dan atas dia ada satu lagi iaitu Executive Prime. Tapi perbezaan harga dia tak banyak. Yang mana yang ini adalah 163,888, Executive Prime 173,88. Perbezaan 10,000, tapi perbezaan dia hanya dua benda saja, iaitu push start button dan single power door. Tengok dia punya bahagian depan dia dah berubah berbanding dengan Starex yang sebelum ni. Ada satu garisan memanjang dekat sini, garisan panjang dekat sini, simple, dan logo besar. Ada satu grill yang besar. Ini adalah dia punya sport rim. Sport rim dia cuma bagi 16 inci sahaja, 215/70R16, dan ada satu krom memanjang dekat bahagian bawah sini. So, jom kita tengok bahagian yang paling penting, iaitu daripada segi dia punya bahagian dalaman. Agak tinggi untuk sebuah kereta ni. Dan ini adalah dia punya kunci. Korang tengok, very simple. Yang versi ni tak ada push start button, so dia kena pakai kunci start macam ni. Dan kalau korang tengok kat sini, dia punya door handle dia, saya suka sebab dia ada dua door pocket. Satu yang depan ni boleh letakkan satu botol air kecil, dan banyak lagi barang korang boleh isi. Satu lagi kat atas ni pun masih boleh letakkan air kotak ataupun satu tin, air tin. Dan dia punya door handle ni sayangnya ada lubang, cuma lubang kat bawah ni kecil saja. So kalau korang nak letakkan kunci ni, contoh, dia takkan jatuh. Kat sini ada power window depan saja. Kita tak boleh kontrol yang belakang, sebab belakang pun dia punya tingkap, dia tak boleh slide ke atas ke bawah. Ni lock, unlock, side mirror, boleh flip, dan itu sahaja. Aircon blower, fog lamp depan, belakang, adjust lampu ketinggian luar, ni ketinggian dalam, traction control, dan ini adjust untuk bahagian lampu dalam. Dia punya steering dia ada 4 spoke. Very simple. Ada auto cruise sahaja. Meter dia pun very simple. Dia cuma ada odo dengan baki minyak dalam tangki. Tapi satu yang bestnya Hyundai Starex ni, korang tengok dekat sini, ini ada sebenarnya adalah seat, okey, tapi dia boleh baringkan dan boleh jadi armrest, boleh ada cup holder, ataupun boleh jadi seat yang ketiga, dan dia ada seat belt. So kalau budak kecil boleh duduk lah, tapi dia bukan 3 point seat belt, dia cuma 2 point seat belt saja. Kalau baringkan, boleh tak barang kat sini. Korang nak tapau McD ataupun KFC kan, dan ada satu cup holder. Daripada segi practicality, kereta ni memang sangat-sangat luas. Kalau korang tengok dekat sini masih ada leg room, dan leg room untuk bahagian sini masih sangat besar lagi. Ini bukan sitting position saya, sangat jauh. Kalau saya akan drive macam ini. Sangat luas. Ada dua cup holder, power outlet, dan ada dua USB port. Ni mungkin untuk media, ini adalah untuk korang punya charge phone. Sini ada power outlet lagi satu, dan ada 4 duit shilling kompartmen. Sini ada satu lagi kompartmen bahagian atas ni, tapi dia tak bertutup. Dia tidak bertutup, tapi kat sini ada satu yang bertutup dekat sini. Dan dia punya glove box dia sangat kecil, sangat-sangat kecil. Dia tak ada damper. Daripada segi dia punya infotainment dia, yang ini juga didatangkan dengan touchscreen dan reverse camera. Korang tengok dia punya reverse camera dia sangat-sangat tak clear, tak ada dynamic line, dan dia punya infotainment dia very nampak murah. Honestly, nampak murah. Everything yang korang touch dekat dalam Starex ni, korang immediately akan rasa semuanya benda murah. Rasa murah. Ni plastik murah, hard plastik yang agak, ni soft touch tapi still rasa murah. Satu yang saya tak berapa suka dengan Starex ni, dia punya aircon dia. Ini untuk temperature dia. Kalau waktu malam kita susah untuk dapatkan temperature yang betul. Kalau macam ni sejuk sangat, dia ada 3 biru ni. Kalau saya turunkan satu, dia akan jadi panas sangat. So dia punya gap terlalu besar. So kalau macam gini agak panas, macam ni waktu malam yang hujan sejuk gila. So itu kekurangan dia.
So everything you touch dekat dalam Starex ni, korang akan terasa immediately rasa murah. Tapi material bukanlah segala-galanya untuk sebuah Mega MPV ni, sebab kita belum tengok daripada segi bahagian ruang belakang dia pula. Itu adalah satu faktor yang paling penting untuk sesebuah Mega MPV. Jom. So ini adalah unit untuk Executive Plus. Dia tak ada power door. Kalau Prime ada single power door. Saya tak pasti sama ada sebelah sini ataupun sebelah sana. So kalau korang nak bawa warga bas, korang kena standby satu stool macam ini dan baru naik, sebab agak tinggi yang ni. Dan ini dia punya ruang legroom dia sangat-sangat luas bagi saya, sangat selesa. Okay, not bad. Actually yang depan sini second row dia ada 3 seat, sama juga macam depan. So very clever. Boleh jadi 3 seat ataupun 2 seat untuk laluan ke bahagian belakang. Tapi sesuatu yang saya suka tentang Starex ni adalah daripada segi dia punya kompartmen. Korang tengok ada satu cup holder dekat sini dan dia boleh masukkan botol besar. Botol besar. Dia ada kiri dan kanan lah. Ada dua-dua side pun ada. Daripada segi dia punya aircon untuk belakang pula, dia ada 6 aircon blower kat bahagian belakang saja. Korang tengok sini sampai ke belakang. Dia punya controller untuk belakang sini boleh adjust dia punya blower dan dia punya mode. Untuk yang ni pun dia ada, saya tak pasti, ini pun media macam depan juga. Agak nampak murah. Ini adalah third party punya sistem, bukan dibina oleh Hyundai. So kita nak tengok untuk third row. Jom. Seat arrangement untuk bahagian belakang ni pun sama macam second row, yang mana dia boleh jadi armrest, boleh letak botol, cup holder, ataupun dia boleh jadikan sebagai seat. Dan kalau nak pergi ke belakang, orang yang duduk kat tengah-tengah sini kena bangun sekejap. Dan ada satu laluan. Ya, ini adalah row keempat untuk Hyundai Starex ni. MPV apa guys, selain daripada van, kita panggil MPV, multi purpose vehicle, yang ada 4 row seat macam gini. Tak banyak sebenarnya. So bagi saya practicality dia sangat baik. Belakang boleh duduk 3 orang. Maximum capacity untuk Starex ni adalah 1, 2, 3, 4 kali 3 lebih kurang 12 orang. 12 orang memang boleh duduk. Belakang sini pun kalau korang tengok ada 2 cup holder, dan sebelah sini pun ada juga. Serta ada kompartmen kat bawah sini, sikit lah kecil. Dia punya tingkap dia just boleh buka sikit macam gini saja. Sama juga dengan second row dan third row ni, sama juga. So memang tak boleh keluar tangan, tak boleh hulur tangan, tak boleh ambil barang, just boleh ambil udara sikit saja. Itu kekurangan untuk Hyundai Starex ni. Sebelum tu kita nak tengok dia punya ruang boot dia pula. Jom kita tengok boot dia. Ya, ini boot dia sangat-sangat kecil. Tapi actually kita boleh adjust seat row keempat ni daripada belakang saja. Kita boleh adjust. Wow. Dan bawah ni tak ada kompartmen, tak ada apa-apa kompartmen, tapi bagi saya dia dah cukup besar. So kalau korang nak letak barang yang banyak, so macam gini. Agak luas juga sebenarnya. So daripada segi performance, Hyundai Starex ni didatangkan dengan enjin 2.5 CRDI diesel, yang mana dia produce lebih kurang 170 PS dan 441 Nm of torque. Wow, sangat-sangat besar, 441. Daripada segi top speed saya tak nak tahu, sebab ini adalah MPV. Tapi yang macam sentiasa saya terangkan, yang mana performance adalah penting bila kita nak keluar daripada simpang dan naik bukit, ataupun kita nak memotong pada jalan yang sempit kalau ada lori ke depan. So kita nak tengok dia punya acceleration dia. Saya full throttle. Wow, almost immediately, sangat-sangat pick up. Tak ada masalah kereta ni daripada segi dia punya acceleration. Ya, tak begitu terkejut sebab 441 Nm of torque tu besar gila. Yalah, 2.5 diesel engine. Cuma dia punya horsepower memang agak bagi saya sederhana, rendah saja, 170. Tapi daripada segi dia punya torque, memang penting untuk sebuah kereta yang berat, besar, beban, nak bawa ramai penumpang, barang-barang macam ini, memerlukan satu torque yang sangat-sangat tinggi. Sekarang turun bukit, depan ni kita akan naik bukit dan kita akan belok ke kiri. So kita try accelerate. Okay, sekarang dalam 40-30 km sejam saya accelerate naik bukit. Okay, korang boleh nampak tak? Langsung tak ada beban, langsung tidak ada beban. Wow.
Tapi macam mana pula daripada segi dia punya ride? Untuk handling kita tak nak cerita lah. Kita tahu sebuah kereta yang tinggi macam lori macam ni, memang handling dia akan ke laut. So kalau korang bawa kereta macam ni, corner korang tak boleh bawa laju. Memang tak ada kereta yang tinggi macam ni korang boleh corner laju-laju, tak ada. Cuma yang kita nak tahu daripada segi dia punya ride, keselesaan, adakah dia comfort kalau kita bawa penumpang. Dan bagi saya daripada segi dia punya ride, comfort dia tidaklah begitu eksklusif, tak begitu eksekutif sangat. Tak macam nama dia Grand Executive ke Executive Plus atau Executive Prime. No, tidak menggambarkan benda tu. Sebab saya masih boleh rasa setiap inci getaran dekat atas jalan ni. Dia tidak begitu baik dalam menyerap getaran jalan raya. Saya boleh rasa perbezaan Starex ni dengan Vellfire ataupun Alphard daripada segi comfort memang ada satu jurang yang sangat-sangat besar. Dia punya comfort dia memang kurang. Feel naik Starex ni almost hampir lebih kurang macam kita naik Hiace van macam tu. Okay, kita try bonggol ni. Tak adalah macam van sangat, tapi kalau nak comparekan dengan Vellfire Alphard tu memang jauh. Sejauh harga dia juga korang kena nilai daripada aspek yang itu. Okay, not bad. Cuma biasanya kita expect kereta yang seolah-olah besar macam ni, bawa penumpang, kita expect dia punya keselesaan tu lebih daripada ni. Tapi bagi saya itu bukan segalanya. Yang penting kereta ni saya berpuas hati daripada segi dia punya kompartmen dalaman, seat arrangement dia. Seat arrangement lah yang paling saya suka sekali. Sebab setiap barisan ada 3 seat, termasuk seat bahagian depan sini. Tengok handbrake dekat bawah sini, dia pandai simpan ruang. Dan dia punya gear lever pun dekat bahagian sini. So bahagian sini boleh dijadikan seat, tak ada apa-apa konsol. Actually menjimatkan juga daripada segi dia orang punya cost. Dan yang paling penting, setiap seat boleh adjust kedudukan dia ke depan dan ke belakang. Itu yang paling penting. So kesimpulannya, adakah saya akan recommend korang untuk beli Hyundai Starex ni? Jawapan saya tidak. Saya tak recommend untuk korang beli Hyundai Starex ni. Tapi saya recommend korang untuk sewa kereta ni. Buat apa kita beli kalau kita boleh sewa? Sebab tak banyak sebenarnya MPV yang boleh muatkan 12 orang penumpang, yang agak selesa juga dan nampak grand juga sebenarnya. Kalau Alphard ataupun Vellfire actually tak boleh muatkan orang sebanyak ni. Dan memang saya katakan everything yang korang touch dekat dalam kereta ni terasa murah. Ya, betul. Tapi dengan harga dia bermula daripada 163,000 tu, tak banyak pilihan. Dan ini merupakan satu pilihan yang terbaik. Cuma kalau saya jadi korang, saya tak akan beli kereta ni, tapi saya akan sewa. Buat apa kita beli kalau kita boleh sewa? Kita bukan nak pakai hari-hari kan. So kalau korang nak sewa, korang sewa dengan Hyra Voucher. Dan unit yang ini saya sewa dengan Hyra Voucher. Nombor dia dekat bawah ni, di area Lembah Kelang. Kalau korang nak sewa, korang boleh call. Dia akan hantar kereta ke hotel ataupun ke airport ataupun ke bus station ataupun ke rumah korang. Dan kalau korang dah settle, dia orang boleh pick up balik kereta ni. So kalau nak pakai, call diorang Hyra Voucher. Dan bagi saya honestly tak banyak MPV, mega MPV yang macam ni, yang boleh muatkan sampai 12 orang penumpang, yang kita boleh feel comfort, selesa, ramai boleh masuk. Kecuali van, kalau macam Toyota Hiace ke ataupun van yang lebih panjang, mungkin boleh masuk lebih. Tapi kita tak dapat dia punya rasa comfort dan looks yang nampak agak grand, eksekutif juga macam ini. Kesimpulannya, kalau korang ada banyak kereta atau jenis kereta parking rumah jarang bergerak, tak payahlah bazir-bazir duit renew insurans beribu-ribu ringgit tiap-tiap tahun. Dengan Pro Mileage, korang akan jimat 10% kalau gerak hanya 15,000 km setahun, jimat 20% untuk 10,000 km setahun, atau jimat 40% untuk yang hanya bergerak 5,000 km sahaja setahun. Wow! Lepas ni, jangan cakap abang tak payung. Dan lepas ni, kalau korang nak jimat, renew insurans kereta korang dengan Pro Mileage dari Pacific and Orient. So bagi korang yang baru terjumpa channel ni, sekiranya ada sesuatu ilmu baru yang mungkin korang boleh ambil tentang Hyundai Starex ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nasir Abdullah. Salam strategi, fight, conquer. Bye.